Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita teruskan tanpa melengahkan masa lagi. Okey, nampak paparan cikgu sekarang? Kekuatan asid alkali. Nampak ego? Okey, kita teruskan. Okey, 7.2 kekuatan asid alkali. Skala pH. Jadi kekuatan asid alkali diukur menggunakan skala pH. Ini awak dah tahu daripada menengah rendah lagi ada skala pH. Skala pH digunakan untuk menentukan keazidan dan kealkalian sesuatu larutan aqueous. Okey, ini adalah skalanya. Okey. So, cara nak memahami kekuatan asid alkali ni, awak ingat tengah-tengah neutral. Tengah-tengah adalah neutral. Ingat yang itu dulu. Jadi, bila dia menjauhi neutral, dia kuat. Okay. Dan sebaliknya, kalau mendekati neutral, dia semakin Lemah. lemah. Macam tu. Sebab nanti awak akan confuse dengan nilai pH. Nilai tu angka. Kita ingat macam tu dulu. Dekat dengan neutral, lemah. Jauh, kuat. Okey. So apa yang berlaku bila neutral? Okay, bila neutral ni maksudnya tiada ion hidrogen. Mungkin kita boleh betulkan kat sini, iaitu kepekatan ion hidrogen. Simbol petak tu maksudnya kepekatan sama dengan kepekatan ion hidrogen. Ingat balik masuk asid. Asid adalah bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion H+ asid. Manakala alkali mengion dalam air menghasilkan ion hidroksida. Jadi alkali dia ada ion hidroksida. Hidrogen ada ion hidrogen. Asid ada ion hidrogen. So bila neutral tu, kepekatan asid kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida sama. Jadi apa maksud asid kat sini? Yang merujuk kepada skala asid. Kepekatan apa yang lebih? Mestilah kepekatan ion hidrogen lebih. Sama macam ni. Kepekatan ion hidroksida banyak. Okey. So bila neutral, kepekatan kedua-duanya sama. Okey, situ. Padam. Okey. So semakin menjauhi tadi, dia semakin kuat kan. Kenapa kuat? Kerana kepekatan ion hidrogen meningkat. Semakin berasid. Alright. So lawan dia tadi, kenapa? Semakin kuat alkali tadi, kepekatan ion hidroksida semakin meningkat, semakin beralkali. So bila dia menghampiri, lawan lah. Bila menghampiri neutral, lemah. Sebab apa lemah? Sebab kepekatan ion hidrogen, kalau asid lah, semakin rendah, kurang berasid. Kalau alkali, kenapa dia lemah bila menghampiri neutral tadi? Kerana kepekatan ion hidroksida semakin berkurang. Okey, jadi itu meter pH, kertas pH atau penunjuk universal. Ini untuk bahan radas lain, radas penunjuk lain yang boleh menentukan nilai pH suatu larutan. Meter pH, penunjuk universal,
Okay, jadi kita lihat secara terperinci maksud asid kuat dan asid lemah. Kekuatan suatu asid bergantung kepada darjah pengayonan. Ingat balik asid mengayon. Ingat keywords dia mengayon asitkan hidrogen. Mengayon kat mana? Dalam air. Kalau alkali mengayon menghasilkan hidroksida. Okay. Jadi kalau asid kuat dia mengayon atau bercerai sepenuhnya untuk membentuk ion hidrogen, dan itu akan menghasilkan ion hidrogen yang banyak, iaitu kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Contoh HCl. Okey, HCl ini persamaan apa? Apa maksud persamaan ni? Siapa boleh bagi tahu? Persamaan apa? Asid. Persamaan asid. Persamaan kimia. Persamaan kimia. Oh Allah, dah SPM tadi. Bukan. Persamaan apa? Persamaan ion. Ni saya dah ingat tu. Persamaan ion. Persamaan Ion. ion. Salah. Salah juga Dan apa Dan? Persamaan apa? Persamaan apa? Awak tengok sekarang. Persamaan setengah. Ya Allah ya Rabbi. Nak izin dah. Okay. Dia menjadi ion. Kalau menjadi ion, dia adalah proses daripada asid larutan tadi kan, aqueous, dia mengion kepada H+ dan Cl-. Itu adalah persamaan pengayonan. Persamaan ion lain. Persamaan ion menunjukkan ion-ion yang terlibat. Okey, kita tengok HCl kat situ. Ini adalah asid. So perhatikan zarah-zarah dia tu. Ini kita warna apa? Awak nampak warna apa ni? Kecil besar lah. Ini besar kan. Yang besar ada, kecil ada. Maksudnya yang merah tu rasanya, yang kecil tu rasanya ion hidrogen. Diumpamakan ion hidrogen. Maksudnya semuanya asalnya macam ni. Asalnya dalam keadaan molekul dia macam ni. HCl. So sekarang dia mengion kepada ion hidrogen dan ion klorida. Oh, ada dekat situ rupanya. Okey, tu. Alright. So bila dilarutkan dalam air, dia mengion yang besar rupanya, yang hidrogen. Okey. Tak semestinya besar kecil. Sebenarnya ni nak mudahkan faham. So Cl- yang kecil, dia mengion sepenuhnya, langsung tak ada molekul HCl tertinggal. Okey. Terdapat hanya ion hidrogen dan ion klorida di dalam larutan. Asid lemah mengion atau bercerai separa dalam air untuk membentuk ion hidrogen. Tadi sepenuhnya. Ingat keywords dia, mengion, bercerai tak payah, tak apa. Mengion sepenuhnya untuk membentuk ion hidrogen. Mengion separa. Bila separa tu tak perfect, tak complete. Untuk membentuk ion hidrogen. Dia bentuk ion hidrogen juga tapi tak complete. Okey, jadi bila tak complete menghasilkan ion hidrogen dengan kepekatan rendah. Maksudnya ion hidrogen dia tak banyak. Ingat balik maksud asid. Apa maksud asid? Apa maksud asid? Apa maksud asid? Bahan kimia yang mengayon dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey. Jadi kita pentingkan sekarang adalah ion hidrogen kan? Ingat macam tu. Jadi asid kuat dia mengion sepenuhnya, menghasilkan ion hidrogen. Asid lemah mengion separa. Okey. So macam mana separa tu? Contoh asid etanol. Sejenis asid lemah. Okey, awak tengok apa beza persamaan. Persamaan apa tadi? Persamaan pengayonan.
Pengayunan, suatu proses. Bila ada pengan, suatu proses di mana satu molekul menjadi ion. Pengan adalah satu proses. Jadi kat situ alkali, asid lemah, asid etanoid, okey, mengion. Ada tak ion hidrogen? Ada ni kan? Cuma apa beza simbol anak panah tu? Ini sehala, ini dua hala. Ulang alik. Dia reversible, maksudnya berbalik. Bukan ulang alik, itu arus ulang alik. Okey, jadi kita tengok gambar dia. Alright. Okey, awak tengok. Nampak tak cikgu zoom kan? Sekejap kita zoom. Okey, kat situ. Okey, kat situ. Okey, awak tengok kat sini mana molekul. Masih dalam keadaan molekul. Okey. Nampak kat situ dalam keadaan molekul. Nampak tak? Nampak? Okey. So yang mana ni ion hidrogen? Ni adalah ion hidrogen. So nampak sebahagian mengion. Ni mana ni tak ada hidrogen kan? Ini adalah ion etanoid. CH3COO, ion etanoid. Okey, manakala sini ada hidrogen lekat tu. Ini H masih dalam keadaan molekul. Jadi dalam keadaan ni hanya sebahagian mengion kepada ion hidrogen. Sebahagian kekal dalam keadaan molekul. Itu maksudnya mengion separa. Okey, jelas ah? Saya pergi laju sikit ni sebab nak cover. Okey, dan sebab ion hidrogen dan ion etanoid boleh bergabung semula untuk membentuk molekul asid etanoid kembali. Okey, tadi asid. Sekarang alkali. Kalau asid kita bercerita pasal ion hidrogen, maka alkali kita bercerita kepada berkenaan dengan ion hidroksida. Jadi kalau dah faham asid, maka senanglah faham alkali. Jadi kita laju sikit kat sini. Jadi alkali kuat mengion sepenuhnya. Ini tak payah. Untuk membentuk ion hidroksida menghasilkan kepekatan ion hidrogen. Salah, bukan hidrogen, hidroksida yang tinggi. Okay, sebagai contoh samaan perionan natrium hidroksida, NaOH mengion kepada Na plus dan OH minus. Ini dia ion yang kita nak dalam menunjukkan sifat alkali. Okey, maka kat situ yang sorang-sorang ni Na lah. Yang ni ion hidroksida. So semuanya mengion sepenuhnya kepada ion nitrogen, ion natrium dan juga ion hidroksida. Alkali lemah dia berion separa. Contoh amonia. Okey, nampak ion amonia kat sini banyak yang masih dalam keadaan molekul. Okey, hanya sebahagian mengion menghasilkan ion hidroksida. Okey. Dan dia boleh bergabung kembali untuk membentuk molekul amonia. Okey, kita test. Alright. So, ready untuk jawab. Pasangan manakah yang menunjukkan nilai pH? Nilai. Bukan nilai Negeri Sembilan yang tengah PKB sekarang diperketatkan. Nilai pH. Bila sebut nilai merujuk kepada apa? Nilai. Bukan nilai Negeri Sembilan. Mendekati atau menjauhi neutral tu kan? Angka lah. Angka. Okay, angka. Maksudnya ingat balik tadi 7. Sini 14.
Sini kosong. Mendekati 7 lemah. Ingat macam tu sebab 7 neutral kan. Okey. Jadi darjah penceraian bagi asid sulfurik yang betul. Yang mana kita boleh potong terus yang confirm salah. Ya. Yang mana confirm salah? B. 2. Ha? Nilai pH 2 tu. Nilai pH 2. Ni nak potong A, B. A, B, C, D. Nilai Yang D. mana? Yang mana boleh potong? C dan D. C dengan D. Ni. Ya. Okey. Kenapa? Sebab dia Sebab tu asid lemah. Okey. Macam tadilah. Nilai pH ni kadang-kadang pelajar confuse. Nilai tinggi asid kuat. Jadi confuse kan? Sebab tu cikgu ajar tadi, ingat bila mendekati 7 dia lemah. Jadi 6 dekat dengan 7. Sama macam 8 mendekati 7. Jadi bila mendekati 7 dia adalah asid lemah. Kalau alkali bila mendekati 7 dia adalah alkali lemah. Okey. Jadi 6 ini lemah. So CD kita reject. Sebab asid sulfurik asid kuat. Okey. Jadi nilai pH yang sesuai yang betul untuk asid sulfurik 2. Asid kuat kan. Tapi darjah penceraian dia tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Tadi kita dah belajar tadi. Asid kuat mengayon sepenuhnya. Okey, soalan nombor 2. Dalam susunan radas manakah mentol itu akan menyala? Okey. Ini tak ada kaitan dengan kekuatan asid sebenarnya ni. Tak apalah. Ini berkaitan dengan elektrolit. Dah nampak tu. Yang mana? A. B tak boleh B. B boleh juga. B boleh juga. Pandai-pandai Abel ni. Abel ke jawab tadi? Apa maksud glacial? Lemak je. Bukan lemah. Kontang, kering. Oh, Apa masalahnya bila kontang? tak ada tenaga. Tak ada. Ya. Dia tak akan menunjukkan sifat alkali ataupun sifat asid. Okey. Ingat balik peranan air. Bila ada air barulah asid dan alkali menunjukkan sifat dia. Okey. So tak boleh. Ini tak boleh. Ni, glukosa boleh ke tak? Tak boleh kot. Tak boleh kot. Covalent. Ini juga covalent. So inilah dia asid larutan. Maksudnya dah tambah dalam air. Ada air. Glacial kontang, kering. Maka tak boleh tunjukkan sifat asid ataupun tidak boleh menjadi elektrolit. Okey. Asid manakah yang mengandungi bilangan ion hidrogen yang paling tinggi? Awak tengok kat sini kepekatan dia sama. Bila kepekatan sama ni maksudnya zarah dia samalah. Bilangan zarah dia sama, isi padu sama. Isi padu semua sama, ini sama. Okay. Tak boleh bagi jawapan? A kot. Ikut my code pula. Takkan nak my code dia? A kan. Ha? Soalan macam ni. Okay. Ingat Ingat tahu mana boleh atau. Jadi kita lihat ke sini persamaan C. ion ni. C. Okay. Sebab apa C? Asid kuat. Semua ada asid nitrik asid kuat, asid hidroklorik asid kuat. Si dia menjauhi nilai 7. Betul. Mana boleh jawab macam tu. Paling asid dekat tak. Okey.
Semua salah. Okay. Ini formula acid masing-masing Okay. Sama-sama tulis. Ini acid nitrik mengion kepada ion hidrogen dan juga ion NO3. nitrik. Okay. Ini CH3 COO tambah H+. Acid sulfuric. H2. 2H plus juga. Okay. HCl H+. H plus L minus. L plus. Okay. Bezanya apa kat situ? Apa beza dia? H dia. Apa H dia? Jawablah secara kimia. Jangan. Apa beza dia? Bilangan ion hidrogen. Okay. Setiap satu tu menghasilkan ion hidrogen kan? Jadi kalau katakanlah sini 1 mol kan? Kepekatan 1 mol. Sini 1 mol. Kalau sini 1 mol. Sini 1 mol. Tapi sini 1 mol, sini jadi berapa mol? 2 mol. 2. Maksudnya walaupun kepekatan semua sama, tapi yang ni dia 2 kali ganda. Jadi ini asid diprotic. Kita jumpa awal-awal bab acid base. Diprotic mengion kepada 2 ion hidrogen. Okay. Jadi jawapannya C. Alright. Awak kalau jumpa je acid sulfuric, kalau soalan yang tanya soalan sulfuric mesti berkaitan dengan bilangan 2 kali ganda ni. Alright. Larutan X 0.1 mol di empadu mempunyai nilai pH 13. Pernyataan manakah yang betul tentang larutan itu? B. 13 tadi. Dekat ke jauh dengan 7? Ni Jauh. kali lah. Jauh. Bila jauh, kuat ke lemah? Kuat. Why? Jangan jawab asid kuat pula. Walaupun tak ada kan. Okay. So yang lain semua salah kan? Betul. Okey, menunjukkan darjah pencaraian 4 larutan alkali yang mempunyai darjah sama kepekatan. Okey. Okey, baca. W tinggi, X sederhana, Y sangat tinggi, Z rendah. Bila jumpa macam ni, awak buat macam ni, 7. Sini kuat. Bila kuat, pengayonan dia pengayonan tinggi. Sini pun sama. Asid kuat. Pengayonan Tinggi. tinggi. Okey. Jadi sekarang kita fokus kepada alkali sebelah kanan lah. Okey. Jadi larutan manakah nilai? Bila sebut nilai, nombor. Yang mana yang paling tinggi? Nombor besar. Why? C. C. Y. 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 Okay. So biasanya pelajar confuse nilai pH tu kalau untuk asid. Dia ingat nilai pH asid tinggi, asid kuat. Sedangkan nilai pH nombor. Maksudnya asid nombor paling kecil lagi kuat kan? So hati-hati kat situ. Okay. Nilai pH bagi 4 larutan asid yang mempunyai kepekatan yang sama. Okay, nilai. Tengok, nilai je nombor. Yang mana mempunyai darjah perceraian yang paling tinggi. Sekarang asid. Asid. Buat nombor tadi. Ni 0, 14. Sebelah mana yang mempunyai penceraian yang tinggi? Dekat 0, dekat 7 ke jauh dengan 7? Dekat Jauh. Jauh. Kalau dekat dia lemah. Lemah penceraian rendah. Jadi yang mana penceraian yang paling tinggi? K. Okay. Alright. Alkali dengan alkali Y dengan kepekatan 1 mol di empadu mempunyai pH 13.
Pernyataan manakah yang benar tentang alkali Y? 13. Sini. Jauh. Bila jauh maksudnya kuat ke lemah ni? Kuat. Kuat. Bila kuat apa maksudnya? Si. Okay. Alright, soalan soalan apa tu? Struktur. Soalan esei. Okay. Jadi kita selesai kekuatan asid dan alkali.